أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dikasihi dan dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi Surawang Semlawati bersama ahli jawatan kuasa, seterusnya yang diraikan para tetamu Allah, muslimin, muslimat, jemaah pada pagi ini. Pertamanya, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi ada peluang, ruang dan kesempatan untuk kita sama-sama melakukan ketaatan kepada Allah. Alhamdulillah, pada pagi ini telah dapat kita laksanakan. Sebentar tadi kita telah melakukan solat subuh secara berjamaah. Dan sebelum itu, bagaimana dimaklumkan oleh pengurusi, yang mana ada di kalangan ahli jamaah yang turut sama hadir pada jam lebih kurang 4.30 ataupun 4.45 pada pagi tadi untuk mendirikan malam-malam yang terakhir di bulan Ramadan ini dengan qiyamul lail. Alhamdulillah. Yang mana bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana hari ini telah masuk hari yang ke-20 kan. 20 hari dah kita laksanakan ibadat puasa pada pagi ini. Untuk sebagai renungan kepada kita bersama, sebagai motivasi untuk saya dan juga muslimin, muslimat, jemaah yang oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bagaimana sebelum ini kita doa kepada Allah supaya dipertemukan kita dengan bulan Ramadan, bulan Rajab, bulan Sya'ban. Doa kepada Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab, pada bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan. Sampaikanlah kami ya Allah ke bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kita antara mereka yang dipanjangkan umur berada di bulan Sayyidus Syuhur, Syahrul Ramadan, penghulu segala bulan, iaitu bulan Ramadan. Kalau kita tengok di sekeliling kita, jiran kita, ahli keluarga kita, sahabat handai kita, ada di kalangan kita belum masuk Ramadan, Allah jemput. Ataupun ada yang telah masuk Ramadan, belum sampai masuk yang 10 yang akhir ini, dijemput oleh Ilahi. Ada di kalangan kita, ajal ketentuannya di situ, saat itu. Dan kita ini antara mereka yang dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, masih lagi diberi kesempatan untuk kita merebut peluang yang ada pada Ramadan pada kali ini. Kenapa dan mengapa? Adakah bulan puasa Ramadan ini sama dengan bulan-bulan sebelum ini? Sudah pasti jawapannya tidak. Sudah pasti jawapannya tidak. Kenapa Nabi sebut penghulu segala bulan ialah Syahrul Ramadan. Dan kita ini pun antara mereka yang terpilih memasuki fasal-fasal yang terakhir. Kalau dibahagikan kepada beberapa bahagian, 10 yang awal telah lepas, 10 yang pertengahan semalam telah lepas. Rahmat Allah, keampunan daripada Allah, kita mengharapkan sentiasa.
Dan kita berada di 10 yang terakhir. Dan 10 yang terakhir inilah antara istimewanya Ramadan. Supaya kita ambil peluang. Supaya tuan-tuan, muslimin, muslimat, ayah-ayah, ibu-ibu antara Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita ambil peluang untuk apa? Kita tengok sedikit kemudian nanti, adakah berlalu 20 hari atau 19 hari yang telah lalu, betul-betul kita laksanakan dengan sebaiknya, ataupun di sana ada yang kekurangan perlu kita tambah baik. Kita muhasabah bersama. Puasa ke tak puasa, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, duduk kita pada pagi ini. Ini kelebihan Ramadan ataupun kelebihan puasa. Duduk kita pada pagi ini, mulai apabila azan tadi, daripada bila Allahu Akbar, Allahu Akbar, stop kita, tak makan, tak minum, dan melakukan perkara yang membatalkan puasa. Tahan diri kita. Sampai bila? 7:20. Maghrib. 7:20. Azan pula. Bilal azan di masjid ataupun surau. Maka ketika itu kita pun berbuka puasa lah dalam keadaan waktu subuh sampailah maghrib dalam keadaan melakukan ibadat. Waktu dia. Waktu ini kelebihan orang berpuasa. Kita melakukan ibadat. Duduk kita ini dalam keadaan melakukan ketaatan kepada Allah. Bahkan kita sulami tambah pula dengan perkara-perkara sunat yang lain. Untuk muhasabah kita bersama sebelum naiknya matahari, moga-moga ada kebaikan yang kita kongsikan pada pagi ini. 19 hari berlalu, hari ini yang ke-20, bagaimana hak kita telah tunaikan. Sedangkan awal masuk Ramadan, terdoa kepada Allah, wa ballighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan. Bahkan tiap kali biasanya masuk waktu puasa, antara yang diperingatkan berkenaan dengan kewajipan puasa. Kita pun baca ayat suci Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, kutiba, ay bimakna furidha, diwajibkan, difardukan kepada kamu puasa, sebagaimana umat yang terdahulu. Natijahnya apa dia? La'allakum, mudah-mudahan kamu bertakwa di sisi Allah. Dan kita berada di bulan tarbiyah. La'allakum tattaqun. Moga-moga kamu memperoleh takwa, yakni takut kepada Allah dengan menjunjung perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dan apabila kita berada di dalam Ramadan ini, antara yang kita doa juga, wa ballighna warzuqna, sampaikanlah kami, rezekikanlah juga kepada kami ya Allah. Apa dia? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Kerana apa? Ada kelebihan yang khusus untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk siapa? Mudah-mudahan kita semua ini termasuk dalam umat Nabi yang dikurniakan kelebihan khusus ini. Kerana rugi kalau orang tak ambil peluang yang ada di hadapannya, melakukan ketaatan dengan sepenuh-penuhnya. Cuba kita yang pertamanya untuk muhasabah bersama. 19 hari yang telah lalu, antara perkara-perkara yang kita lakukan sepanjang kita puasa, adakah cukup tak makan dan minum saja? Kalau tak makan tak minum saja, macam anak-anak kita yang sekolah rendah tu, ataupun yang sekolah menengah baru naik tingkatan 1, tingkatan 2. Adakah cukup begitu? Puasanya, puasanya sah. Ibadahnya, moga-moga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana kalau kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam?
dan juga para sahabat serta orang yang soleh terdahulu daripada kita. Masuk Ramadan, lipat kali ganda ibadat dia. Ustaz, saya 19 hari dah puasa, sahur tak pernah pun, okey je. Betul tak? Boleh je. Kan? Boleh je, malas mengantuk sahur. Tapi saya puasa okey je. Boleh tak ada masalah sah puasa, tapi rugi. Rugi. Ini kita tengok waktu-waktu yang berlalu 24 jam dalam bulan Ramadan ini. Kalau kita sebut berkenaan dengan sahur, nampak apa? Untuk apa? Makan dan minum. Betul. Makan dan minum. Nabi pun suruh tasaharu. Fa inna fis sahur barakatan. Bersahurlah kamu. Kerana pada sahur itu ada keberkatan. Makanlah walaupun sedikit, setengah air ataupun tamar dan sebagainya, ada keberkatan padanya. Kita bangun pagi pukul 4, pukul 5. Di situ ada keberkatan, dan di situ kalau kita mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya kita dapat pahala sunnah. Oh, tak pernah bangun sahur pun, air makan lepas morih tu kira sahur dah tu. Rugilah kan. Sahur, makan, bahkan melewatkan, sampailah nak masuk kepada imsak dan sebagainya. Disunatkan pula untuk kita melewatkan. Seolah-olah ini rezekimu ya Allah. Ya Allah, sebelum aku makan, masuknya waktu untuk aku menahan diri. Bersahurlah. Itu bab sahur dari segi waktu. Dan apa lagi istimewanya waktu tersebut? Antaranya orang yang beriman, sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa bil asharihum yastaghfirun. Pada waktu sahur itulah mereka memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pukul 4, pukul 5. Si isteri bangun masak pukul 4 lagi. Suami bangun pukul 5 untuk makan je. Tapi waktu tersebut, ataupun suami turut sama bantu, waktu tersebut nak latih manusia supaya dekat dengan Allah. Waktu terbaik untuk kita memohon keampunan. Waktu terbaik untuk apa? Untuk kita minta kebaikan dunia dan juga akhirat. Ya Allah, berikanlah kami semua ya Allah, ahli keluarga kami ini ya Allah, rezeki yang melimpah ruah. Waktu bila? Bangun sebelum makan. Waktu bila? 4:30. Ya Allah, jadikanlah anak-anak aku ini ya Allah, anak-anak yang soleh, tak pernah tinggal. Awal puasa sampailah semalam, sampailah akhir puasa. Boleh jadi doa kita pada waktu itu Allah makbulkan. Dan waktu yang terbaik untuk doa kepada Allah pada waktu tersebut. Disebabkan kita doa kepada Allah, Allah mustajabkan. Minta supaya anak-anak berjaya dunia dan juga akhirat. Beri kesihatan kepada suamiku. Beri kesihatan, kebaikan kepada isteri dan sebagainya. Ini supaya kita muhasabah. Kerana Ramadan ada padanya untuk kita muhasabah. Ada padanya untuk kita muraqabah. Ada padanya untuk kita muaqabah. Muhasabah kita hitung. Muraqabah kita dekat kepada Allah. Dan muaqabah ni kita masukkan diri kita dalam keadaan bagaimana aku selepas ini. Dan sebagaimana awal tadi mesti sebut, dirikan 4:45 ubah kepada 4:30. Kerana apa? Kerana apa tuan-tuan ataupun muslimin muslimat bersungguh sangat ni 10 akhir ni? Kerana apa? Kita nak masuk bab berkaitan dengan 10 yang akhir supaya kita dapat membezakan. Supaya kita tidak termasuk di kalangan mereka yang rugi.
Salah satunya ia berkaitan dengan waktu. Nabi sebut man qama Lailatul Qadr imana wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Sesiapa yang mendirikan malam Al-Qadar. Bila malam Lailatul Qadar ni? Bila? 10 yang akhir. 10 akhir Ramadan. Nabi suruh cari, taharrau. Carilah kamu malam Lailatul Qadar itu malam Lailatul Qadar. Dah ganda malam, Lailah pun malam juga Lailatul Qadar. Pada 10 yang akhir. Bahkan ada dalam hadis yang lain sebut pada malam-malam yang ganjil. Man qama Lailatul Qadar. Siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan, maka diampunkan dosanya yang telah lalu. Jadi itu antara sebab kita bersungguh-sungguh bangun. Kalau sebelum ini 20 yang awal 20 Ramadan kita tak bangun untuk solat, bangun juga untuk makan minum. Tapi tambah pula yang 10 akhir ni kita bangun tambah dengan ibadat yang lain khusus pula. Dengan solat tahajudnya, solat taubatnya, ada setengah dengan solat tasbihnya. Kerana apa? Itu satu. Dan yang kedua, kerana kita duk baca dalam surah Al-Qadr. Dalam khutbah hari Jumaat lepas pun khatib memperingatkan. Motivasi untuk siapa? Untuk kita semua. Surah yang khusus Allah nyatakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Apa tidak surahnya? Hafal kan? Semua ingat kan? Semua ingat, semua hafal. Cuma hari ini kita nak tadabbur sedikit. Sesungguhnya kami telah menurunkan, apa dia? Yakni Al-Quran. Kita 17 Ramadan. Sambut nuzul Al-Quran. Ramadan ini ada kaitan dengan Al-Quran. Kenapa mulianya? Kerana diturunkan padanya Al-Quran. Maka orang yang berdamping dengan yang mulia, maka mulialah orang tersebut. Kalau kita ada tak kenalan-kenalan VVIP? Ataupun kenalan-kenalan yang mana pangkatnya cukup dihormati. Kalau tempat kita seorang itu dikenali, maknanya rapat dengan raja ataupun pembesar-pembesar, orang pandang tinggi kepada dia. Kenapa? Dia berdamping dengan orang yang tinggi kedudukannya. Begitu juga kehidupan manusia ni. Siapa kita semua? Apabila berdamping dengan yang mulia, maka mulialah individu tersebut. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Maka jadilah Ramadan itu sayyidus syuhur, penghulu segala bulan. Dan malaikat yang menurunkan, membawa risalah Al-Quran ini, wahyu kepada Nabi, maka jadilah ianya ketua malaikat. Nama apa? Malaikat Jibril. Diturunkan pula di Makkah. Maka mulialah Makkah itu. Ada ayat Makkiyah. Diturunkan juga di Madinah. Ada ayat Madaniyah. Maka mulialah juga Madinah itu. Dan diturunkan kepada siapa? Nabi akhir zaman, penutup kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadilah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam penghulu segala nabi. Maka mulialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian
diturunkan kepada Nabi, disampaikan risalah Al-Quran ini yang menjadi mukjizat paling agung sampai ke hari akhirat. Sampai hari kiamat, siapa yang berdamping dengan Al-Quran, maka mulialah orang tersebut. Nak cakapnya berdamping dengan mulia, jadilah mulialah seseorang itu. Dan 10 yang akhir ini adalah penghulu kepada bulan Ramadan. Kita melalui satu tempat ataupun kedudukan, sudah pasti ada tempat yang paling tinggi. Kalau di sini ada persatuan penduduk, ada ketua dia. Kawasan-kawasan mana, kalau kampung ada penghulu dia. Kalau ada negeri, ada raja dia, ada menteri dia, ada ketua. Kalau naik ke surau ini ada tempat yang paling tinggi. Iaitu dekat mimbar, kat belakang sana. Dan bulan Ramadan itu tempat yang paling tinggi ialah malam Al-Qadar. Kenapa? Inna anzalna fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan yakni Al-Quran pada malam yang penuh kemuliaan. Al-Quran. Imam baca tadi. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut. Idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ila akhiril ayat. Bagaimana? Demikianlah wasiat Nabi Ya'qub. Sebelum itu cerita berkenaan Nabi Ibrahim memberi wasiat kepada anak-anaknya. Ketika dia hampir mati, sebelum kewafatan, dia berpesan kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kamu sembah sesudah kematian aku. Ingatan Al-Quran, ingatan Nabi Ya'qub kepada anak-anaknya. Kemudian dijawab oleh anaknya, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Kami akan sembah Tuhan engkau, Tuhan ayah engkau yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Tuhan yang esa. Dan kami inilah orang yang akan besar diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan kamu sembah selepas daripada kewafatan kematian aku. Itu tanya Nabi Ya'qub kepada anak dia. Dalam mana? Al-Quran. Al-Quran sebagai pembimbing. Kita tanya juga, ma ta'kuluna min ba'di. Mu nak makan apa selepas aku mati nanti? Pesan kepada anak, duk tanya anak, nak makan apa? Ni beza. Beza orang yang rapat dengan Allah Subhanahu wa taala. Berbeza dengan mereka yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita bak makan tak lepas tarawih kat mana malam ni? Biasalah ada nafsu kan. Tak jadi masalah. Tak jadi masalah yang tu. Al-Quran diturunkan pada malam Al-Qadr. Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Bahkan malam Al-Qadar itu, malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kerana apa? Sebelum itu umat-umat Nabi terdahulu panjang umur mereka. Kita yang paling tua dekat sini berapa ayah kita umur? Ada 80? 90 ada. Alhamdulillah. Diberi kesihatan lagi untuk sampai ke surau, sampai ke masjid. Nabi sebut, a'maru ummati ma baina 60 wa 70. Umur umat aku ni antara 60 70. Nabi wafat umur 63. Beza dengan umat terdahulu, umurnya panjang. Sudah pasti dari segi amal ibadat, dari segi masanya panjang mereka lagi. Ada disebut kisah Bani Israel, 1000 bulan dia pergi siang harinya berjihad fi sabilillah. Malamnya pula dirikan untuk beribadat kepada Allah, sentiasa melakukan ketaatan kepada Allah.
Siang hari berjihad, malam melakukan ibadat kepada Allah. Disebut kisah Bani Israel yang 1000 bulan melakukan jihad, malamnya beribadat kepada Allah. Kemudian Allah muliakan umat Nabi ini. Siapa moga-moga kita semua ini dimuliakan dengan malam Al-Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Qadar itu, amal kebajikan pada malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Berapa tahun? Orang dia buat kiraan 83 tahun 4 bulan lebih kurang. Buat kebajikan bila pada malam tersebut. Malam tersebut bila 10 yang akhir ini. Kita ambillah 10 yang akhir kerana Allah mengetahui di mana jatuhnya malam Al-Qadar tersebut. Kalau kita dirikan daripada awal lagi, awal Ramadan sampai semalam, mudah-mudahan sampai di akhir Ramadan nanti, dengan ketaatan kepada Allah, moga-moga tergolong dengan dalam kalangan mereka yang dilebihkan amal ibadahnya pada malam tersebut dengan 1000 bulan. Tuan-tuan bangun, duduk tahajud tadi, qiyamul lail, salat taubat 2 rakaat, kemudian tahajud dan sebagainya. Malam nanti pula bangun. Moga-moga kita bangun waktu tersebut dapat malam Al-Qadar. Kelebihan dia 83 tahun, 4 bulan amal ibadat. Ini nak cakap macam bulan bonus. Penghulu dia ada pada Al-Qadar. Pada malam Al-Qadar. Itu sebab perlu kita lebihkan. Bukan nak jadi kepada hamba kepada Ramadan, tidak. Tuan-tuan ni antara orang istiqamah. Amantu billah summa istaqim. Apa amalan yang terbaik Nabi sebut? Sahabat tanya, Nabi kata, amantu billah, kamu beriman kepada Allah, kemudian istiqamah. Boleh tak habis Ramadan tetap maintain ramai jemaah sebagaimana pada bulan Ramadan? Ni Ramadan nak didik ke arah itu. Amantu billah summa istaqim, beriman kepada Allah, kemudian istiqamah, berterusan. Bukannya habis Ramadan, sambut Syawal, tak ingat habis dah. Malam-malam duduk solat, malam duduk selawat dan sebagainya. Masuk Syawal dia bungku habis. Lupa habis. Oh dulu pun dah sampai ke surau ni. Bila Ramadan je. Lepas tu tunggu tahun depan pula lah. Tak nak begitu kan. Ramadan ni nak didik jiwa kita semua. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbi min kulli amr, salamun ya hatta matla'il fajr. Turunnya para malaikat ar-ruh, disebut malaikat Jibril. Dengan izin Tuhan, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan kesejahteraanlah pada malam tersebut. Al-Quran sebut bulan Ramadan, yang pertama puasa, yang kedua Al-Quran. Kita pun tengok 19 hari telah berlalu. Berapa ayat suci Al-Quran yang telah kita baca? Berapa surah yang telah kita habiskan? Berapa juzuk telah kita tadarus? Tak sempat kerja dan sebagainya. Ada tak masa lagi? Masih berbaki lagi. Sedangkan Al-Quran itu kita baca 1 huruf 10 kebajikan. Bahkan bulan puasa ni, kelebihan Ramadan ini, buat amal yang sunat seolah-olah yang fardu. Dan dilipat kali gandakan sampai 700 kali ganda ganjaran kebajikan. Dahlah puasa, baca Al-Quran pula. Alhamdulillah. Ada setengah buat majlis, buat program. Nak apa? Supaya ada semangat. Ada kaitan dengan Al-Quran. Al-Quran ni mukjizat. Hudan linnas. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran. Apa dia? Hudan linnas. Pada bulan Ramadan itu diturunkan padanya Al-Quran untuk apa? Memberi petunjuk kepada manusia dan memberi keterangan, penerangan
membezakan antara yang hak dan juga yang batil. Kita baca ayat pertama surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Menjadi petunjuk, itulah Al-Quran menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Apa dia orang yang bertakwa? Kita baca Al-Quran di bulan Ramadan, jumpalah ayat allazina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang beriman dengan benda yang ghaib. Tuan-tuan nampak tak dosa? Tak nampak. Nampak tak pahala? Tak nampak. Tahu tak syurga? Tahu tak neraka? Tahu. Kerana apa? Beriman dengan perkara yang ghaib. Siapa yang sampaikan? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang sam'iyat. Walaupun tak nampak secara zahir, tapi ada. Kita tengok lampu cerah, kipas berpusing. Kerana apa? Ada elektrik. Kan? Ada aliran elektrik. Nampak tidak? Tak nampak. Kita tengok secara zahir ini, tapi ada. Itu dalil. Wa yuqimunas salah. Jumpalah kita ayat. Mereka ni orang yang beriman, yang mendirikan salat. Bulan Ramadan berapa rakaat solat ya? Tak terkira Ustaz. Yang biasa, yang fardunya 17 kali, 17 rakaat kan? Itu yang fardu. Tambah pula dengan tarawihnya 20 rakaat. Tambah pula dengan witirnya paling tidak 3 rakaat. 20 buat 17 dah ke 37. Tambah pula dengan solat sunat rawatibnya, dengan solat sunat qabliyah dan juga ba'diyah, sama ada 12 ataupun kurang daripada itu. Berpuluh rakaat kita lakukan ketika mana? Ketika kita berpuasa di bulan Ramadan. Tadi Al-Quran. Muhasabah yang pertama dan muhasabah yang seterusnya, tengok balik, cek balik kita, ruginya berlalu 9 hari Ramadan tanpa kita baca Al-Quran. Jadi ada peluang lagi, lipat kali gandakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada khutbah pada minggu yang sebelum ini, bukan Jumaat lepas, Jumaat sebelum, minggu yang satu lagi, cerita berkenaan dengan Al-Quran. Sebelum Nabi wafat, maknanya bertadarus dengan malaikat Jibril. Kali bertadarus atau baca Al-Quran dengan malaikat Jibril. Bahkan dalam khutbah dinyatakan, kita bermazhab Syafi'i. Imam Syafi'i Ramadan, selain daripada bacaan Al-Quran ketika solat, berapa kali khatam dia? Tuan Imam tahulah, dia baca khutbah dah, 60 kali khatam. Luar daripada solat. Allah beri keberkatan pada waktu. Kita satu juzuk pun tak habis, Ustaz. Bacalah. Mata tak nampak dah ni. Tak berapa nak nampak, nak baca juzuk 1, juzuk 2. Surah ingat. Baca surah mana? Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bila? Mulai 1 Ramadan sampai hari ni. Alhamdulillah, nikmat juga. Mana yang kita ingat, mana yang kita mampu, teruskan. Ada setengah buat majlis tadarus Al-Quran. Kerana apa? Ambil semangat. Kita baca ayat suci Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong-menolonglah kamu di atas kebaikan, 'alal birri, kebaikan. Semangat kita. Ayat kuasa surau. Bulan Ramadan kita rangka program untuk tadarus Al-Quran. Kenapa? Bila ramai semangat. Alal birri, kepada kebaikan. Nak buka puasa, berpakat ramai-ramai. Belanja sikit seorang. Collect RM10 seorang, RM20 seorang. Kumpul. Dapat RM1,000, dapat RM2,000. Cari tajaan. Sama ada, orang kata buat bungkus dan sebagainya.
edar kepada penduduk, ataupun ada yang datang ke surau, ada yang datang ke masjid, berbuka puasa dia sikit, walaupun kalau ikut SOP sekarang ni dari segi hidangan tak boleh, tapi untuk kalau musafir dan sebagainya secara praktik tak ada masalah. Berbuka puasa dia. Kenapa? Ramai-ramai berpakat begitu. Ta'awun. Dia pun ambil. Kerana apa? Orang-orang yang baik, orang yang nak rebut kebaikan kelebihan luar Ramadan, nak beri makan orang berbuka puasa. Oleh kerana kita baca Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong ke arah jalan kebaikan dan ketakwaan. Kita berpakat, kita penduduk bangsa Melawati, bangsa murni ni buat sesuatu yang boleh menyebabkan dapat kebaikan. Bak kelebihan. Tadi yang sahur ni bak kelebihan memberi makan orang berbuka puasa. Tak banyak RM10, RM20, RM30. Ada bahagian kita. 50 orang yang berada dalam surau ini ataupun 100 orang yang berada dalam surau ini berbuka puasa hasil tajaan ataupun disebut sebagai sedekah daripada kita. Pahala kebajikan 50 orang yang berpuasa itu dapat tanpa kurang sedikit pun. Si A ni dah lah puasa tak makan tak minum, malamnya dia bangun qiyamul lail, siang harinya bukan hanya puasa tapi baca Al-Quran, buat solat sunat. Time Allahu Akbar, suapan pertama masuk dalam mulut dia, dia makan hasil daripada tajaan kita buka puasa, sedekah. Maka kebajikan dia dapat kepada kita walaupun tanpa kurang, walaupun sedikit. Ni berkenaan dengan iftar. Kelebihan orang memakan mereka yang berpuasa, rebut peluang. Kalau tak ada lagi ni dalam tempoh 19 hari yang telah lalu, tak ada lagi bahagian kita memberi makan orang berbuka puasa, maka kita ambil peluang ini. Ada setengah orang dia duduk berada di Wangsa Murni ini, tapi amal kebajikan dia merata sampai ke Kelantan, sampai ke kampung halaman. Kerana apa? Tahun ni tak boleh balik kampung. Mungkin kita raya kat sini. Tapi, ada saudara mara kat kampung. Ada ahli keluarga berada di kampung halaman. Aku tahun ni tak dapat balik. Biasa time puasa paling tidak pun dapat pertamanya menyambut untuk puasa dekat kampung. Buatlah majlis berbuka puasa bersama ahli keluarga. Tahun ni tak dapat, tak apalah. Bagi nombor akaun adik-beradik kat kampung, kirim duit. Masukkan duit. Dia berada di mana? Di Wangsa Murni. Tapi amal kebajikan dia di Kelantan pun dapat. Seluruh serata tempat dia dapat. Kerana apa? Ambil peluang. Tuan-tuan ambil peluang. Ambil peluang. Kalau dekat surau kita ni dah penuh, cari tempat-tempat yang mana boleh kita beri makan orang berbuka puasa. Ayat suci Al-Quran memberi motivasi kepada kita. Memberi makan orang yang berbuka puasa. Wa ta'awanu 'alal birri wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kemudian kita baca lagi ayat-ayat suci Al-Quran. Ini nak sebut berkenaan dengan Al-Quran. Kalau kita baca, kita akan jumpa. Yang mana tadi disebut sebagai petunjuk. Rumah tangga. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dalam surah Ar-Rum. Litaskunu ilaiha. Wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Inna fi zalika la ayatin liqaumin yu'minun. Ni biasa kalau sebelum khutbah nikah nak akad nikah, pernah dengar tu saat bila masa 10 tahun lepas. 10 tahun lepas atau Tok Qadi junikah baca ayat ni sebelum akad nikah, khutbah nikah. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Kemudian dengan ayat ada mata ingat wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah.
anak kepadanya. Pernah dengar ni, ketika akak nikah dulu Ustaz, antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dijadikan daripada jenis kamu sendiri, isteri ataupun suami, untuk kamu hidup bersenang linang padanya, litaskunu ilaiha. Dan kita baca dalam Al-Quran, rumah tangga nak padanya apa dia? Jadikan pada ja'ala bainakum, antara pasangan suami isteri, al-mawaddah, kasih sayang dan juga rahmat daripada Allah. Apabila kita baca Al-Quran, kita akan jumpa semua perkara yang mana Al-Quran ini sebagai petunjuk, litaskunu ilaiha. Kemudian ketaatan, kebaikan kepada kedua ibu bapa. Jumpa ayat wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah telah putuskan, perintahkan supaya tidak menyembah selain daripadanya. Wa bil walidaini, kedua ibu bapa berlaku ihsan. Ramadan mengajar kita semua untuk doa kepada kedua ibu bapa. Ketika mana? Perasan tidak? Setiap kali kita tarawih 2 rakaat, selawat kita naik kepada rakaat yang ketiga, keempat. Sebelum naik kepada rakaat yang kelima, maka imam pun baca doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kita pun amin. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin. Allahumma innaka 'afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita aminkan doa yang dibaca oleh imam, permintaan doa oleh imam. Adakah untuk bulan puasa saja? Doa ni boleh baca bulan puasa saja tak? Tak kan? Jadi amalan kepada kita, ya Allah, kami memohon redha-Mu dan juga syurga-Mu. Apa guna kita hidup di dunia tapi tidak dapat redha Allah dan juga syurga Allah Subhanahu Wa Taala pada hari akhirat kelak. Hidup senang linang di dunia tetapi tidak ada padanya nilaian kalau tidak mendapat redha dan juga syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dan minta jauh, wa na'udzubika min sakhatika wan nar, daripada kemurkaan dan api neraka-Mu ya Allah. Kemudian doa pula, doa yang ni 10 akhir Ramadan perbanyakkan, Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna, ataupun tuhibbul afwa fa'fu 'anni. Kalau kita sendiri, Engkau ya Allah yang bersifat dengan yang mulia dan suka memberi kemaafan. Kita ni kalau kita renung balik, daripada umur kita akhir balik, masuk waktu kerja, sampailah saat sekarang ini umur 50, 60. Dalam tempoh 20 tahun kita kerja, dalam tempoh kita hidup di dunia, sudah pasti ada kekurangan. Sibuk kerja sampai terabai ibadat-ibadat yang lain. Maka saat bila terbaik, ya Allah, ampunkanlah kekurangan yang telah aku lakukan sepanjang kehidupan aku. Bila? Ramadan. Bila? Saat ini. Tuhibbul afwa fa'fu anni. Ampunkanlah aku kesalahan-kesalahan yang lalu. Bukan kita saja. Nak kaitkan. Wa'an walidina. Begitu juga kedua ibu bapa ku ya Allah. Ampunkanlah juga mereka ya Allah. Berikanlah mereka ya Allah, kalau dah meninggal keampunan-Mu ya Allah, kalau yang masih hidup berikanlah keberkatan, berikanlah kesihatan kepada kedua ibu bapa kami ya Allah, termasuk juga jami'il muslimina wal muslimat. Bila? Itu antara tarawih. Dapat kat mana?
kita baca ayat suci Al-Quran. Kalau tinggal petunjuk ini, maka tak jumpa kita. Nak kembali bila? Ramadan. Kita duduk baca kadang-kadang, tengok sikit, tadabbur sikit. Ni. Dan yang 10 yang terakhir ini ada padanya malam Al-Qadar. Antara amalan yang patut kita buat ialah doa tadi, Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu. Begitu juga dalam kehidupan rumah tangga. Ada suami, ada isteri. Al-Quran sebut, ayat suci Al-Quran sebut antara doa-doa yang dibaca ataupun yang diminta oleh para nabi, yang mana kita pun patut berdoa dengan ayat suci Al-Quran ini sebagai, orang kata apa? Mengaik keberkatan, dan juga dengan doa tersebut antara kalau keluar Rabbi habli min Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kurniakan kepada kami ya Allah isteri, suami, dan juga zuriat keturunan kami yang sejuk mata memandang. Maknanya orang yang taat kepada Allah. Dan jadi ikutan kepada orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam Al-Quran. Kalau kita tak tumpu Al-Quran pada bulan Ramadan, tak tahulah sebelah bulan yang lain waktu mana untuk kita ambil peluang. Kalau kita pergi tambah di tanah Arab, Mekah, Madinah, bahkan negeri-negeri yang lain di kawasan, maknanya di semenanjung Arab, tanah Arab, Mesir dan sebagainya, 10 akhir inilah mereka seolah-olah orang kata hari raya bagi mereka. Meriah. Kenapa? Tahu kelebihan yang ada pada 10 yang akhir ini. Kita meriah juga, pompa mercon dan sebagainya dah bunyi dah kan. Nak sambut Syawal. Orang lain menangis sambut Syawal sebabnya Ramadan telah berlalu. Dia suka sebabnya tak perlu lagi nak makan, nak tahan diri daripada makan dan minum. 10 akhir ni penuh. Datang ke masjid, datang ke surau. Untuk apa? Dia ada kaitan pula dengan iktikaf. 10 yang akhir ni antara sunat ialah beriktikaf di masjid. Cuma kita sekarang dalam keadaan mengikuti SOP oleh kerana COVID-19 masih lagi orang kata tinggi dan sedikit, kita ikut saranan ataupun arahan daripada kerajaan, waktu mana yang dibenarkan, maka kita ambil peluang tersebut. Hidupkan 10 yang akhir. Bahkan Al-Quran ini sentiasa berada dengan mereka. Tuan-tuan pergi ke stesen bas, tengok pegang masah Al-Quran. Naik komuter dan sebagainya. Naik kereta api, sentiasa dengan Al-Quran, suasana. Cuma kita tak nampak lagi suasana kita di tempat kita ni, yang mana masuk Ramadan dengan suasana persekitaran turut sama berubah. Biar kita yang mulakan. Biar kita yang mulakan. Al-Quran ada juga sebut tadi sahur, berbuka puasa, dan waktu berbuka puasa juga ada padanya. Kita kumpul 7.20 ramai-ramai nak berbuka puasa. Di mana? Di surau. Kenapa? Nak solat berjamaah sekejap nanti. Sebelum masuknya 7.20, sebelum masuknya waktu untuk kita berbuka, Nabi sebut antaranya doa dimakbulkan pada saat tersebut. Ubah kebiasaan. Ambillah peluang 4-5 minit. Biasa duduk borak je, tak sedar sikit duduk borak, duduk buah-buah, tahu-tahu masuk dah maghrib dah. Ada lagi waktu apa hari ni. Moga-moga doa dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana kita ramai-ramai berkumpul dan sebagainya, tapi sepi untuk buka puasa, ambil peluang sebelum 7.20 berdoa kepada Allah. Buat tidak? Buat dah Ustaz. Alhamdulillah.
Sebelum buka puasa kami kumpul ramai-ramai dengan ahli keluarga, baca zikir sikit, kemudian suruh anak ataupun anak kita yang lelaki ke perempuan ke suruh berdoa kepada nak didik. Nabi sebut la turaddu, doa tidak ditolak oleh Allah Subhanahu taala saat mustajab doa. Antara waktu ketika hendak berbuka puasa, maka kita pun berdoa kepada Allah. Ni saat itu waktu. Kalau kita tengok setiap daripada waktu di Ramadan ini adalah waktu yang bernilai. Waktu yang bernilai. Bahkan disebut tidur orang yang berpuasa juga adalah ibadat. Ada orang sebut tidur orang yang zalim. Mana dari keadaan puasa jadi ibadat. Kenapa? Terputus daripada dia buat jahat. Terputus daripada dia buat maksiat kepada Allah. Terputus daripada dia melakukan kezaliman kepada diri dia sendiri. Itu antaranya. Oleh kerana kita berada di bulan yang penuh dengan kelebihan, jangan pula kita menolak kelebihan tersebut dengan kita sendiri yang menutupnya. Di awal Ramadan kita dengar hadis Nabi sebut iza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar. Apabila menjelannya Ramadan, maksudnya Ramadan, futihat, dibukakan abwab, pintu-pintu syurga. Amal-amal kebajikan terbentang luas kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditutup pintu-pintu neraka. Bahkan ada hadis lain sebut berkenaan dengan ini disebut wasufidatus syayatin, dibelenggu ada belenggu syaitan. Cuma dia buat juga maksiat itu kerana apa? Ada hawa nafsu. Hawa nafsu masih lagi terikut. Masih lagi terikat dengan kehendak dan juga kemahuan yang tidak berbetulan dengan perintah syarak. Jadi yang terakhirnya, untuk kita ambil peluang yang ada, siyam, Al-Quran, qiyam. Qiyam maknanya dirikan malam-malam Ramadan yang akhir ini dengan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Takkan tak boleh cuba kita semualah. Cuba kita ambil peluang dah masa. Sibuk Ustaz 10 akhir. Tak mana? Jalan tar. Nak cari persiapan untuk raya pula. Kalau tidak, masamlah orang rumah tu. Ambil peluang, boleh. Tapi biar waktu malam kita tidak terganggu dengan ibadat. Buat perancangan dengan sebaiknya. Nak raya lah kan. Raya kawasan kita ni dah, nak rentas negeri tak boleh. Nak rentas negeri tak boleh. Lepas tu timbul isu. Berkenaan dengan rentas negeri. Betul lah. Orang sekarang ni semua dia pandai. Semua nak hentam. Mufti pun dia hentam. Mufti kata tak boleh, haram. Maknanya berdosa. Kerana apa? Ada sandaran dari segi hukumnya. Ni kita nak main hentam je. Ini dia berdasarkan hukum, berdasarkan dalil dan sebagainya. Sebagaimana awal PKP dulu dah dinyatakan, kalau kamu berada dalam keadaan wabak, dan juga kalau kita baca Al-Quran, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulul amri minkum. Ta'ala kamu kepada Allah, kepada Rasul dan juga ulul amri. Perintah daripada ulul amri selagi mana tidak menyuruh melakukan maksiat, kejahatan, perlu kita ikut perintah. Mana ketetapan daripada pihak yang berwajib, maka kita ikut. Bila mufti wilayah baru keluarkan itu, pakak marah tak boleh balik kampung kata. Mufti pula kata haram pula kata. Tapi berdasarkan sandaran. Kita tak boleh, kita berdasarkan apa yang dikeluarkan berdasarkan sandaran ilmu dan sebagainya. Jangan lebih pula untuk kita komen. Ini kita kadang-kadang ni mudah untuk memberi komen dan sebagainya. Alim kita pula daripada orang yang alim ulama' ni. Jadi moga-moga kita semua dapat hidupkan 10 yang akhir ini dengan segala macamlah kebaikan, terutamanya pada malamnya,
dirikanlah salat tarawih sama ada di masjid ataupun surau sebagai menghidupkan malam-malam yang masih berbaki lagi. Cuma satu lagi, kadang-kadang kita jadi tak dapat membezakan mana yang perlu utama, mana yang tidak. Ada yang solat fardu sepatutnya kita utamakan. Fardu bahkan berjamaah itu antara yang patut kita utamakan. Tapi nak ambil yang sunat, tarawih okey. Tapi bab fardu yang lain dia tinggal. Tak dapat membezakan keutamaan. Supaya kita dapat membezakan yang mana perlu kita utamakan sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalaulah surau buat program untuk qiyam, teruskan datang. Tak dapat datang ke surau, cahayalah rumah kita dengan kita sendiri bangun pada waktu malam. Tak dapat nak solat 30 minit, 20 minit, 2 rakaat, cukuplah kat rumah baca Al-Quran. Supaya ada cahaya keberkatan itu turun kepada rumah kita, ahli keluarga kita. Kita tidak mahu tergolong di kalangan Nabi sebut rugi, celaka mereka yang sampai Ramadan, keluar daripada Ramadan, dosa tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga tuan-tuan rasa cukup setakat itu saja untuk sebagai peringatan kepada diri saya dan juga muslimin muslimat jemaah Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kita ambil baki masa yang ada ini untuk rebut kelebihan yang ada pada bulan Ramadan. Bukan kita nak jadi hamba kepada Ramadan, tidak, tapi sebagai motivasi untuk kita hidup selepas Ramadan pun tetap sama maintain kebaikan yang kita lakukan. Moga-moga semua diberi kesihatan yang berpanjangan, dimurahkan rezeki dan juga sentiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat menjalani ibadat puasa, hiasilah malam-malamnya dengan amal kebajikan. Moga-moga kita semua direzekikan dengan Lailatul Qadar dan dapat kita berhari raya pada Syawal nanti dalam keadaan penuh kesyukuran, penuh kegembiraan kerana kita telah melakukan amal kebajikan dengan sebaik-baiknya di bulan puasa ini. Ada apa? Ya. Okey. Ya. Alhamdulillah. Okey. Sebenarnya ni. Okey. Ya. Tak dapatlah betul ni. Puasa pun tak dapat puasa. Dari itu dia dapat sembahyang jemaah, jadi dia tak sembahyang pun tak lalu nak sembahyang. Dia tak nak badan. Maka malam tu kadang dia tidak ada. So dalam senario ni tidak ada Ustaz. Okey, alhamdulillah, terima kasih kepada Tuan Haji yang baik, yang mana untuk kita bersama. Yang pertamanya saya jawab secara umum lah soalan yang dipertimbulkan.
Yang pertama dari segi amal ibadat, ada setengah orang datang ke surau, datang ke masjid. Yang dia ni pula ada kadang-kadang datang, kadang-kadang tidak. Tapi kita tengok kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang awal saya sebut tadi, man qama lailatal qadr imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang mendirikan malam al-qadar, makna 10 yang akhir ini dengan penuh keimanan. Dengan penuh keimanan dan pengharapan, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Diampunkan dosa yang telah lalu. Maknanya dia bersungguh. Ada kemahuan dari segi diri dia. Dia sedar, aku ni hamba kepada Allah. Banyak melakukan kecuaian. Oh, kawan-kawan aku dapat 5 waktu dapat ke surau. Tapi aku ni kadang-kadang uzur. Ada niat untuk, ada azam untuk turut sama, tapi tak dapat nak laksanakan. Niat untuk buat kebaikan itu ada. Moga-moga Allah, maknanya bukan khusus kepada ahli masjid, ahli surau sahaja. Tapi Lailatul Qadar ini umum kepada mereka yang mana mengharapkan redha Allah, antaranya amal ibadat tersebut. Moga-moga dapat juga. Ada setengah hari ni tak dapat puasa. Kenapa? Tak larat. Bukannya sengaja hari ni aku tak puasa. Tak puasa memang haram kan. Nak pergi ke surau, tahu-tahu sakit. Lepas tu duduk kat mana? Duduk kat rumah. Buat apa? Doa. Nabi ajar tadi, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Moga-moga turut sama dapat. InsyaAllah dapat juga hari tu. Dapat juga. Dapat bagi mereka yang mana dia memang berazam dan juga lakukan kebaikan. Sedar. Tak kisahlah seorang itu ada lakukan kesalahan, dosa dan sebagainya. Tiba-tiba masuk Ramadan, berubah dia. 360 darjah pusingan dia berubah. Orang lain, dia meniti hai mata. Tengok sebelum ni, bukan main lagi kan. Surau tak pergi, tu tak pergi. Tapi masuk Ramadan, Allah turunkan, jentikkan pintu hati dia untuk dia berubah. Boleh jadi dengan perubahan itu Allah kurniakan kepadanya. Itu yang risau, itu Allah SWT nak beri kepada siapa kendaki, kita sebagai hamba usahakan. InsyaAllah dapat. Kita doa kepada Allah supaya kita ni termasuk dalam golongan tersebut. Itu secara umum. Secara umum, kerana yang penting kepada kita biar ada keazaman dalam diri kita untuk melakukan kebaikan, buat dengan bersungguh-sungguh. Kalau kita tak sihat dan sebagainya, Allah uji kita dengan penyakit tersebut. Tapi saat inilah waktu yang terbaik untuk kita doa kepada Allah. Ya Allah, aku ni uzur ya Allah. Beri kesihatan kepadaku ya Allah. Ada waktu mustajab, time waktu sahur, time nak buka puasa. Tapi nampak tak sihat juga. Rupanya kebajikan lain pula Allah nak gantikan. Dapat anak yang berjaya dalam pelajaran. Dapat anak yang soleh. Rezeki bertambah. Walaupun keadaan tubuh badan kita tak berapa, rezeki ini macam-macam. Rezeki ini macam-macam. Untuk Al-Qadar itu, moga-moga kita semua mengharapkan dikurniakan Lailatul Qadar. Dikurniakan Lailatul Qadar. Kecuali mereka yang tidak peduli langsung. Mereka yang tidak peduli langsung, buat tak tahu, buat tak endah saja. Tak ada beza baginya. Bagaimana kita nak menyahut, sedangkan Ramadan itu ada tetamu agung. Allah nyatakan dimuliakan malam itu dengan ibadat kebajikan 1000 bulan, tapi kita tidak ambil peduli. Kalau yang ni ada keinsafan dan sebagainya, moga-moga dapat. Itu sajalah sebagai untuk secara umum. InsyaAllah moga-moga kita dikurniakan dengan malam Lailatul Qadar. Yang penting kita buat kebajikan. Fardu kalau boleh jangan tinggal. Itu. Itu saja untuk perkongsian pada pagi ini. Sama-sama kita tangguh dengan tasbih kafarah dan juga suratul subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr, alladhina amanu was-salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بارك لنا في شهر رمضان اللهم أعنا على الصيام والقيام وارزقنا تلاوة كتابك وبلغنا وارزقنا ليلة القدر اللهم إنا نعوذ من البرص والجنون والجزام من سيء الأسقام ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته